أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi alhamdulillah ya, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapatkan sama-sama kita hadir pada malam ini untuk kita sambung perbincangan kita. Yang mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tengok tajuk kita muka surat 122. Ya, muka surat 122, keutamaan amal yang lebih lama dan panjang, kegunaannya dan manfaatnya ke atas selainnya. Ya, jadi pokok perbincangan kita malam ini dia bukan tentang mana ibadat yang lebih baik. Kadang ibadat itu sama, tapi mana yang panjang manfaat. Ataupun kita buat perbandingan di antara satu ibadat atau satu perkara dengan perkara lain, mana yang lebih bawa panjang manfaat. Ada yang kita bagi sikit kan, kita macam pepatah Cina sebut apa, kalau kita bagi orang tu ikan habis, tapi kalau kita bagi mengai, bagi buka, bagi jalan, panjang lagi. Jadi begitulah keadaan. Jadi apakah keutamaan satu amalan itu di sisi Allah? Bagaimana dia dihukum? Mengikut sedikit banyaknya manfaat yang diterima oleh orang ramai. Kadang satu perkara itu buat manfaat, kadang tak ada manfaat langsung, malah lagi contoh sampai jatuh. Kamu nak bolos itu. Jadi kadang ni Allah antara benda baik dengan benda baik pun kita kena tengok mana panjang manfaat. Kalau belaga benda baik itu dengan benda hak merapu, tak payah fikirlah pasal efek awalawiyah. Ya, banyak manusia pada hari ini buat perkara yang tidak beri manfaat atau manfaat sikit sangat. Kan? Katalah ada 16 juta. Satu orang kaya nak bagi 16 juta. Kalau dia sponsor satu pasukan bola sepak, satu tahun 16 juta, dia kadang-kadang boleh bagi manfaat pada 50 orang. Dalam pasukan tu adalah campur dengan fisioterapi, doktor, apa semua apa bala ni. 16 juta pada 100 orang, kita kata sekali dengan tukang kebun. Artinya 16 juta 100 orang dapat manfaat. Hal lain tu main 40,000 tengok bola, yang tu keluar manfaat. Kena bayar. Tapi kita bayar satu rumah 50,000. Kita buat satu rumah dengan harga 50,000 hari ni. Kalau 100,000, 2 biji. Sejuta 20 biji. 16 juta 320 biji. 320 biji kelamin kali 2. 640 orang tak masuk anak-anak akan dapat manfaat dengan 16 juta kita. Mana nak bawa banyak manfaat? 340 ke 50? 640 tu lah. Hak buat rumah tu silap-silap boleh kekal sampai 30 tahun. Tajam bola setahun ni. Apa yang kita dapat? Dapat stadium warna pink. Tahu tu ya, kalau nak bincang kita ni orang mengaji awalawiyah tak tengok. Tapi itulah bila nafsu menguasai diri, dia buat juga baik, tapi buat mahtafiz,
Bukan kita kata tak bagus, tapi tak padan dengan hak juta-juta. Kalau buat mahal tahfiz, satu biji mahal tahfiz juta, 16 mahal tahfiz. Bayang tengok, satu mahal tahfiz boleh ambil 20 orang budak sudah. Itu dia. 320 orang mengaji. Silap-silap percuma melahirkan para hufaz yang hebat. Daripada 320 menjadi seorang, hadis semua tak terpakai. Katalah, minta maaf cakap lah. Seorang ya, seorang tu pun tak dan lah, nak bagi pahala di akhirat tak lah kutip lah. Tapi pasal apa tak boleh buat macam tu? Sebab mereka perolehi harta dengan jalan syubhat. Bila perolehi dengan jalan syubhat, dia takkan bawa api kepada kebaikan. Tu kan. Jadi kita tak mahu. Jadi kita dah tengok demikian pula amal yang lebih lama dan panjang manfaat dan kegunaannya akan lebih utama daripada amal yang hanya memberikan manfaat untuk jangka masa yang lebih singkat. Kadang kita buat manfaat tu singkat sangat. Ya, manfaat mana panjang? Kita cari manfaat yang berpanjangan. Kita kalau nak buat apa-apa pun dalam keputusan hidup kita, biar amal tu dia panjang. Ya, biar amal tu bawa manfaat yang banyak kepada ramai lagi orang. Muka surat 122. 122. Tapi tak mana tahu. Rendah tak mau. Jadi kadang-kadang kita tengok Allah Akbar. Dia kalau kita bagi itulah kan orang susah. Kita bagi dia makan. Bagi dia makan dengan bagi dia kerja. Mungkin kita bagi kat dia, nah, saya zakat banyak, nak 1,000 bagi. Tapi mana lebih baik pakcik? Pakcik ya, ada kebolehan tak? Saya apa tak dia kerja-kerja kasar boleh. Tak apa. Saya beli mesin potong rumput. Bagi dia. Tak payahlah bila pepatah Cina tu kata pakai mengai, kena pergi mengai. Jenuh lah penuh tembak-tembakan. Dah habang mentang-mentang lagi tak kata mengai, pun lupa sikit. Pergi jadi apa? Mesin potong. Kita kata misal kita punya zakat ni, ataupun duit kita nak bagi kat orang dekat RM3,000. Dah apa benda boleh buat akhir. Ni anak kita tengok seorang. Kita bagi dia mereka beli mesin apa, tebu, mesin apa tebu ke kan, mesin tebu ke, atau kita beli mesin apa ke. Tapi dengan mesin tu dia kerja lagi panjang. Silap-silap dia pula lepas tu boleh bantu orang lain. Jadi kalau kita bagi tengah RM2,000 kat dia, tak apa hari tengah RM2,000 ni, tak kan? Dia pergi beli no sikit, pergi bertahan lah, no 100 lah ni. Betul tak? Bawa 50 ni, dulu bawa 50 buat balik betul. Lah ni kalau buah 50 buat balik gitu kan. Buah jadi kelingking ni. Anggot 18. Duduk nangis kilo. Kan? 20. Kalau 18 tu murah punya. Jenama 35 tak cukup duit beri hutang RM5. Sekor jenama bawa duit gitu. Jadi kita panjang manfaat. Yang ni mau kita kena tengok. Oleh sebab tu dia kata Dr. Syarqardawi, sedekah yang paling utama ialah sedekah yang boleh memberi manfaat yang lama dan jangka masa yang lebih panjang, seperti memberikan kambing yang sudah bunting. Kat dalam ni dia tulis kambing sudah mengandung ni orang pakai untuk orang. Di pengarang kita ni orang terjemah dia tulis kambing yang sudah mengandung. Sebenarnya kalau bahasa betul-betul kambing yang sudah bunting. Ya. Atau unta betina yang sudah dikawan jantan. Dikawan jantan maknanya unta betina yang sudah digauli. Makna kita pergi bagi dia berkawan dengan jantan tu, mungkin lekat ni kan. Kan. Dan seumpama dengannya, kerana binatang tersebut boleh memberikan air susu bagi orang yang mendapat sedekah dan keluarganya untuk jangka masa yang agak lama, ya, sehingga beberapa tahun. Kadang kita bagi 2 ekor lembu kat dia jantan betina, kayaknya membiak sampai 2-30 ekor. Ya, kan? Ingat di Padang saya dulu, ayah saya dia tengok susah. Kita ambil apa lembu, kami heret lah dalam hutan 2 balik 2 ekor, 2 ekor, 3 ekor.
Daripada lembu dia tu sampai kawan power pun duk ambil sembelih buat kenduri ambil mana, tapi dia tak ada. Panggu dia tu dah habis lah. Kita ganti balik. Panggu dia semua jantan. Beranak senang-senang ambil ekor power. Hak dia keluar jantan. Mai kita betina. Mai dia jantan, kita betina. Lain kali habis sembelih. Hak dia. Tapi kita ganti balik pokok dia. Tak apalah. Kan? Lain kali daripada tu saya duk ingat masa dekat 2-30 ekor. Sampai saya adik semua habis mengaji. Duk bayar yuran kadang tu dengan duit lembu tu pula. Jadi panjang manfaat. Kita sedekah sekali, pahala yang orang bagi tu, walaupun kita bagi lembu tu, dia yang kena pula. Tapi kena ingat daripada asal mana. Akhirnya saya pula sampai dia tak larat. Tak larat nak belah lembu. Punya menjadi tu. Jual tinggal 2 ekor. Mai pula sampai 9 ekor. Oh dia. Tu kata, mak tak tahu, saya ingat daripada saya sekolah menengah sampai masuk universiti, sampai menikah, sampai anak bina, bakal lembu batlang tu ada belah. Ada lagi 2-3 ekor. Saya buat simpan. Sayanglah petang-petang tak ada kerja apa lagi kan. Pergilah juga kat rumput. 20 tahun. Bukan 20 tahun, saya ingat dekat 25 tahun lebih. Ya, dia bagi sekali 25 tahun sampai kelar. Entah tu kalau tak ada lagi tu. Duk jual sampai tak larat 9 ekor jual. Sampai tinggal 3 ekor. Jadi pula. Dia mai pula sakit 2 ekor beranak pula. Dia kata orang untuk. Ya, kita boleh nampak macam tu. Jadi kita fikir sendiri. Apa benda? Kadang kita bagi kat dia, nak bagi duit kat dia, aku susah banget. Tengok kerja 2 bulan dah tak ada kerja. Pinjam duit nak mana? 1,000 ke, nanti ada duit nak bayar, nak buat apa? Okey, kita tengok. Tak apa, kita bagi model dia berniaga, kata berniaga ikan. Tengok jadi. Tangan dia kira orang tahu apa jadi. Daripada dia kita bagi motor sebiji, bagi model kat dia 2-3 ratus dia beli ikan. Tengok sampai dia boleh survive sendiri. Itu nampak kan cara kita nak tolong orang ni, bukan mesti kata bagi duit ringgit. Kadang kita bagi hikmat, kadang kita bagi kepada dia modal. Kadang dalam kisah ni dia kata orang Arab ni bagi unta yang sudah bunting, kambing yang sudah bunting, yang tak lama lagi nak beranak, bukan takat dapat kambing, anak kambing, susu pun kita boleh minum. Demikian kata Nabi SAW. Sedekah yang paling utama ialah naungan kemah yang kamu bentang di jalan Allah. Kambing-kambing yang mempunyai susu untuk berkhidmat di jalan Allah, ataupun unta yang mempunyai susu untuk berkhidmat di jalan Allah. Ini untuk orang pergi jihad. Ini kelengkapan kemah kan, kemah, makanan dan sebagainya. Ya, sebab itu yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya ada 40 perkara. Yang tertinggi adalah menderma kambing di jalan Allah. Tiada seorang pun yang dapat melakukannya dengan mengharapkan jalan pahala dan mengharapkan janji Allah kepadanya, nescaya akan dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya orang tu kalau dia buat macam tu ni, pastilah mudah-mudahan Allah mengurniakan kepadanya syurga. Ya, pengertian inilah yang menjadikan sedekah jariah mempunyai kelebihan dan keutamaan daripada yang lainnya, karena manfaatnya akan terus mengalir kepada orang yang memberikannya walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi kita baca hadis dulu ya. Apabila mati anak Adam, 3 perkara tak putih dengan dia, sedekah jariah. Inilah sedekah jariah. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, dan anak yang soleh yang mendoakan dia. Kadang kita ajak orang, kita pandai masak, tak niaga. Tiba-tiba ajak satu orang, dia berniaga, boleh jaya pula. Dengan resepi yang kita abang tu. Lalu dengan resepi itu dia bayar zakat, dia sedekah, dia sana sini. Kata pula sampai dia jadi orang kaya, Masya Allah. Ya, zahirnya nampak mungkin kita menyumbang hanya memberikan pendapat, tetapi pendapat itu adalah modal besar bagi dia. Jadi kalau kita bukan rahsia perniagaan, orang tanya, tak usah duduk kalut sangat. Tapi kalau kita duduk berniaga, orang main tanya, kita duduk berniaga hak tu tak apalah. Kan? Tapi kalau kita pun tak berniaga, ya alangkah baiknya kita berkongsi ilmu itu dengan orang lain. Ya, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kita.
Jadi ketiga perkara ni kita kena usaha juga. Ya, sebab dia selepas daripada kita mati pun pahalanya tetap mengalir masuk kepada kita. Mana ajak sikit ni kerja orang sekali, buat sikit, makan panjang. Panjang dia makan. Ya. Jadi dia tak kedekut. Lepas tu untung kan. Kadang-kadang satu orang guru Quran. Ya, satu orang kadang-kadang dia mengajak mengira. Mengajak mengira dia pun. Macam saya ada pesan lah. ABC dengan mengira ni biar belajar dengan makhluk. Sebab mengira ni dia kira sampai mati. Kena pula dia ni tak boleh Allah jadi juru audit negara. Kerja di jabatan juru audit. Kalau tak tahu 1, 2, 3 kita ajak dulu, macam mana dia nak kira? Dia kira pula satu benda yang melibatkan kepentingan negara. Oh tuan-tuan, pahala banyak. Pahala siapa? Kepada orang yang memperkenalkan nombor kepada dia. Bukan nombor ekor, nombor lah. Ajak nombor ekor, dia main nombor ekor. Kan? Jadi ajak jenis jahat pun macam tu pula. Bila sampai bila-bila. Ajak habis pun sampai bila-bila. Pilih. Kalau ajak jenis jahat, jahat lah. Lepas tu kita ni ajak mengira, ajak menulis, membaca. Ini perkara yang kalau boleh biar dia tahu, terutama ya huruf-huruf Al-Quran. Mungkin kadang-kadang kita dah ajak anak kita alif bata, dia dah ingat tu sampai ya tu orang lain aja. Ajak dekat alif bata, pakai bagi orang sikit lah. Dia tidak akan dirugikan oleh Allah. Allah tak pernah ingat kita. Kalau kita ajak, boleh ke kita lah. Saya ajak 3 alif bata jadi entah pahala alif bata ataupun Yusuf Talarat. Nak makan pahala dia sampai hari kiamat. Dia pula kita ajak dia alif bata sampai ya rupanya anak kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala mengaji cerdik buat Quran ni sampai jadi seorang tahfiz ke ataupun pakar Quran, pakar tajwid, dia jadi guru Quran pula. Dia mengajak anak murid dia. Kita bayang tengok macam apa Ustaz Hasan Azhari. Dia mengajak tajwid berapa ribu orang. Yang jadi poli, yang jadi apa semua bukan main dulu. Yang ni yang orang kata ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan kepada sesiapa yang telah menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Bahkan kalau dia buat kajian tu pula, saintis-saintis Islam. Lah ni dulu kalau kita tengok saintis ni daripada zaman Arab tu tak apa, lepas tu zaman orang putih. Banyak penemuan-penemuan yang kita buat hari ni manfaatnya daripada orang putih. Ya, lampu ni. Lampu ni dah, tapi kalau lampu hak dulu tu yang menggunakan filamen tu kan. Siapa yang mula ajak tu, mula cipta benda tu, pakai pahala. Kalau dia orang Islam. Kalau kata ilmu perubatan tu, orang tahu orat ni fungsi jantung, darah, mata. Tengok-tengok siapa pakai dalam bidang tu, Ibnu Sina. Orang putih pun kaji buku dia, duk bedah orang tu dengan ilmu Ibnu Sina. Alat Ibnu Sina pakai tuan-tuan, alat duk pakai hak gunting, hak panjang, hak sepit tu. Pakar-pakar hari ni buat tu tiru Ibnu Sina. Duk pakai lagi kaedah dia pakai tu. Gunting jenis mata gigi, ada yang jenis mata biasa, ada yang jenis mata bengkok. Yang tu Ibnu Sina bila dia nak buat kerja, nak bedah orang ni, payah dia reka satu alat. Dan kalau kita banding alat Ibnu Sina dengan alat doktor moden hari ni, tak lari banyak. Ada alat moden hari ni dia buat berkilat, kilau gitu pula. Bentuk hampir sama. Tengok satu dunia pakai, Ibnu Sina boleh pahala. Tapi itulah hari ni orang Islam tak buat invention, tak buat penemuan, ciptaan benda baru. Jadi kita jadi pengguna. Sayang. Tapi kalau ada orang ya, ni apa? Syekh Majid Zindani, seorang ulama juga saintis. Dia telah menemui ubat AIDS. Dekat botol ubat dia boleh jual tu, dia tulis ubat untuk sakit AIDS. Tak ada lagi dalam dunia orang boleh tulis dapat kelulusan kata ubat AIDS. Tak ada lagi. Satu-satunya orang Islam. Walaupun orang putih pakar macam mana pun, dia tak boleh letak pasal mana bukti. Kata yang ni boleh menyembuhkan kuman AIDS. Tapi yang Syekh Majid buat boleh. Saya tengok tapi mahal lah. Tak mahal mana kalau nak kira balik.
Sebotol 5-6 ratus. Oi, 5-6 ratus mahal tau. Makan 30 hari habis. Nak baik kuman 8 kan, untuk baik kuman 8 di mana ratus tak ada apa. Sebab ada testimoni dah. Orang kanser sembuh. Orang yang kena sakit AIDS pun sembuh apabila memakan ubatnya yang berasaskan sunnah Nabi. Dia kaji tentang sunnah Nabi itu, jumpa. Tapi bahan-bahan dia dahsyat lah. Kalau kata halia, salah satu barang ni, tuan-tuan abang halia pun tuan-tuan kan tahu buatnya kan. Halia mana? Dia ada halia yang diambil di tempat sekian-sekian. Dia bukan semua. Halia tanam kat bawah, kat sini, dengan halia tanam kat Negeri Kedah, dengan halia tanam Negeri Perlis, kan sama. Halia yang ditanam, katalah macam Tongkat Ali kan. Tongkat Ali yang tanam atas bukit, lain. Tongkat Ali yang tanam tepi bukit, tepi laut, lain. Yang tanam kawasan lembah, lain. Asyik adakah sama? Sebab tu, Syekh Majid punya buat kajian, jumpa ubat kuman AIDS. Kalau ada orang kena penyakit AIDS, boleh tak? Kita hati-hati pergi belilah ubat tu. Memang mahal. Bila fikir-fikir balik penyakit ni, penyakit mati ni mahal. Kalau orang operation pun 40-50 ribu, ubat 6 mati jadi dia. Kan? Dia beli pergi 10 pun, 6 mati pun 6 ribu. Tapi ada. Orang kata apa? AIDS ni tak ada ubat. Saya kata ada ubat dia, cuma orang tu makan tu sembuh ke tak? Ubat AIDS ada. Sebab AIDS ni dia adalah kuman. Dia adalah virus kuman lah, macam kuman lah kita kata. Kuman boleh di kadang tak perlu bunuh dia. Kadang-kadang kita cuma perlu melemahkan dia je. Kuman ada dalam badan kita. Tiap-tiap hari ada. Cuma badan kita kuat. Dia punya punca dia adalah memperkuatkan imuniti, kekuatan tubuh badan dia. Tapi tak semua ubat boleh tingkatkan dengan segera. Maka Syekh Majid telah cipta dalam diri. Alhamdulillah, kalau kata satu dunia orang dapat manfaat dengan ubatnya, alhamdulillah. Jadi kita pun macam tu lah. Kalau buat perkara tu biar panjang. Ataupun kita kata Nabi beritahu ada seorang tu, dia kata perkara-perkara yang akan mengikut seorang mukmin daripada amalannya setelah dia meninggal dunia ialah ilmu yang diajar, ilmu yang disebarkan kepada anak soleh. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwarisinya, makna diajar orang Quran. Kemudian masjid yang dibenanya, atau rumah yang dibina untuk musafir, atau sungai yang digali untuk mengairi sawah ladang, atau sedekah yang dikeluarkan daripada duit dia di waktu dia sihat. Hidupnya, kesemua itu akan menyertainya setelah kematiannya. Dalam hadis kata, sedekah yang diberi pada waktu sihat, bukan waktu dia dah tak larat nak pakai dah. Sebab bila tak larat nak pakai dah baru nak bagi kat orang, atau lepas mati baru nak bagi kat orang, kedudukannya tak sama. Tengok orang Melayu kita dulu, apa nama? Wan Mak Saman kan kita cerita dulu. Dia korek daripada Sungai Kangkung pergi sampai Yan, sampai sedekah. Terusan Wan Mak Saman ada sampai lah. Tahun berapa? Orang Kedah ada. Ni semua orang Kedah lah. Ya, orang begini. Kan orang Kedah kan. Tahu bila tu Wan Mak Saman? Tak tahu? Soalan sejarah kan? Ada? Cikgu sejarah ada? Maknanya apa? Kalau katalah daripada hari itu mungkinlah 100 tahun ni lebih. Dia korek tu. Orang buat benda hari ni sampai keluar guna terusan dia. Berapa banyak pahala dia dapat? Oh, hebat. Kan. Dulu di apa? Di Madinah ke, di Mekah ke, Siti Zubaidah, isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada zaman kering tu, dia korek satu parit pergi ke Mekah ke, daripada kawasan gunung turun pergi ke Mekah tu ke, ataupun daripada Madinah, saya tak ingat mana. Tapi untuk kegunaan minum dan pengairan ladang kurma. Jadi kalau, tapi tak ada dah, terusan tu tak ada dah. Tapi kalau benda tu berjalan 4-50 tahun pun, harta ikan yang duduk dalam parit dia, burung yang datang minum daripada air parit dia, semua dia dapat pahala sampai masa yang tertentu. Kalau dia ayam tu kemudian kering, habis. Tapi kalau tak kering, dia berjalan
Kerana dengan usaha dia korek zaman dulu tu macam terusaha kat zaman itulah ya, sebagaimana hadis Nabi yang Nabi kata siapa korek, ya misalnya korek sungai. Hari ini mungkin nak korek sungai tu orang tak buat, ya kita boleh tengok lah ni kadang-kadang orang buat, ya macam kau belah Kedah dalam kampung di hujung tu dia buat ayam, buat ayam bukit kan. Nampak kan, bila buat ayam bukit ya, tapi banyak orang bayar lah seorang sikit. Tapi kalau kata ada satu orang kaya dia buat satu kampung minum ayam free, orang ambil air sembahyang dengan ayam, dia punya baik dia, orang mandi wajib, orang makan minum baju ayam, natang makan siram pokok, semua main daripada baiknya. Dia tukang buat baik, ayam tu buat, dia tukang tu ya. Pahala dia pun mengalir sebagaimana air yang mengalir daripada ya takungan dia, daripada baik-baik hak dia buat. Ini. Jadi kita kata ni jenis orang nak buat pahala, yang dia cari ruang untuk kebaikan. Maka sebab tu yang kita tengok dia kata demikianlah, meskipun umur manusia sangat pendek, tapi Allah bagi beberapa keistimewaan kepada kita ya untuk terus hidup. Yang ni hidup dalam arti kata walaupun kita mati, pahala masih berterusan. Ini orang cerdik, dia tak ada pun pahala tu boleh masuk lagi. Kalau kita pandang sembahyang, kita tak sembahyang tak dapat pahala, kita mati habis. Tapi kalau buat jenis ni, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh, kita dah tak ada dah tu, dia pahala tu masuk macam hidup. Dah tu pula tak payah buat kan. Sedekah jariah tak bagi sekali tu ya, tak payah nak bagi berulang kali, sekali. Tapi bagi hebatnya kan. Kadang ada orang dia buat macam mana, bil surau masjid, api ayam dia bayar, berpahala dia lah sepanjang bulan. Dengan orang ambil air sembahyang, orang pergi jamban, orang basuh, ada lampu, boleh dengar kuliah ya, ustaz boleh mengajar, orang boleh dengar, orang boleh sembahyang. Nampak? Macam tu. Kita tengok kan, macam apa, jutawan bin Laden tu, Madinah, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, dia semua tu belanja. Tengok apa orang bekerja, pani seorang bekerja tu punya ramai, semua dibayar oleh bin Laden. Dengan dia masuk tender ya, 1 riyal, siapa nak boleh buat tender? Tender untuk urus masjid setahun, dia minta serial dah kerajaan bayar dia. Betul ke serial tu belanja dia? Cawan pun tak lepas, cawan ayam Zam-Zam. Tapi dia ambil sebab dia mungkin dia akan hadirkan dalam 10-20 juta perbelanjaan untuk pentadbiran masjid. Tapi dia ambil RM1 yang bagai ganti. Saja nak masuk tender, tobat tak ada siapa boleh lawan kan? Tak siapa nak pergi lawan serial. Kita pergi kedai buat kemas, cakap saya ya apa RM5. Oh, bin Laden kata ini dahsyat. Tak apalah dia ada orang derma. Tapi bin Laden dia tuan, bayar tengok orang pergi Masjidil Haram, tak usah baca bulan lain, saya haji sudah. Haji saja Masjid Nabawi tolak tepi pakai Masjidil Haram ya. Seorang masuk 1 pahala. Kalau seorang masuk masjid 1 pahala. Orang pergi haji berapa juta? Oh, ni orang cerdik kan? Dia ada duit. Jadi kami buat je lah, ustaz tak teringin juga nak buat je tu kan? Tapi duit tak ada. Tak ada modul rajin berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sedekah dengan zikir. Nabi ajak kita macam tu kan. Nabi kata kamu zikir. Mana tak boleh nak sedekah dengan duit, sedekah dengan zikir. Dan pada isteri kamu sedekah, artinya kamu ada hubungan dengan isteri kamu tu, apa yang kamu buat jadi sedekah. Yang tu boleh dia ustaz. Tu wajib. Zikir meninggal. Dia tahap tu yang boleh mohon kan. Sahabat Nabi terkejut, betul ke yang tu pun sedekah? Nabi kita kalau buat yang tak betul punya dosa, tak betul dapat pahala. Dia kata kalau betul kena sedekah banyak. Dia ambil tang tu kan, tang awal hadis tu dia ambil tang hujung.
Yang ni bukan mengaji aulawiyat. Itu awaliyat. Hak mana nak buat dulu? Orang aulawiyat yang mana utama? Dia awaliyat. Tukar sikit. Jadi kita jangan dapat perangai cekap sangat. Zikir. Kalau ada duit, duit. Ni baru betul kata kita nak jadi orang beriman. Sebab kita nak jadi orang beriman. Lama dah sebut. Tapi amalan-amalan orang beriman kita tak buat. Kadang penyekat, kadang dia main lemah, tak apalah. Tapi jangan sampai tak buat langsung. Mau jadilah juga sekali-sekala. Ya kita buat siang ke malam ke sembahyang sunat. Ya zikir, baca Quran kan. Baru boleh kata kita ni sedang berusaha nak jadi orang baik. Tapi nak jadi orang baik, nak masuk syurga, amalan gilek. Bukan gilek, poci. Kan, gilek tak apa lagi, poci ya. Nak masuk syurga, nak bidadari, semua dia mahu. Kan, sembahyang sunat, dah baca Quran, dah zikir, dah. Kan, yang rajin main dam. Sehari 6 kali naik haji. Sehari 6 kali. Orang lain buat setahun kali. Dia tak payah pakai visa pun. Yang tu tak dapat apa. Ya. Oleh sebab itu, kata seorang, ya, dia kata Imam Allahyarham Ahmad Syauqi ini seorang, dia kata Ahmad Syauqi ini seorang, kita kata penyair yang sangat terkenal. Kalau di Pakistan, Muhammad Iqbal. Syauqi ini Mesir, ya. Dia kata, detikan hati seorang insan mengatakan, kehidupan ini hanyalah detikan saat. Kekalkan sebutan diri setelah matimu, kerana sebutan itu umurmu yang kedua. Kalau kita buat baik ni, biar walaupun lepas mati itu orang sebut ataupun pahala masih berjalan, dia kata apa? Lepas kita mati, hak mana orang sebut, hak mana yang jadi kebaikan lagi itu umur yang kedua. Kita mati dah, tapi amalan kita masih hidup lagi dalam satu tempoh. Jadi maknanya macam orang ada 2 nyawa. Ni kalau mati, habis dia ni. Masa hidup tak apalah mati. Ada orang lagi teruk, masa hidup pun matilah. Masa hidup dia macam bangkai. Dia macam mayat. Yang tak wajib solat siapa? Orang mati. Yang tak wajib puasa, orang mati. Yang tak wajib pergi haji, orang mati. Dia ni haji pun tak pergi, semayang pun tak, puasa pun tak. Nampak dia macam hidup, tetapi mayat yang sedang berjalan. Tak ada apa, tak ada ibadat, macam bangkai dia. Ya, nah inilah kerugian yang sangat besar apabila seseorang itu tidak memanfaatkan masanya. Ya, sebab dalam Quran ajak kita apa? Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bukan semua manusia dalam kerugian, tapi Allah kata bab masa ni cukup ramai yang rugi. Kita kena faham lagu tu. Pasal apa? Allah bersumpah, sumpah Al-Qasam ni. Kalau ayat Quran ni, apa yang mai lepas tu jangan lepas dahulu, lepas ayat tu cerita semua hal yang sangat penting. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa tak buat demi masa semua manusia menggunakannya dengan baik semua? Dia ada nak beritahunya ramainya yang tidak memanfaatkan masa. Masa adalah nyawa. Kalau kata banyak tu, kan? Kehidupan kita 30 tahun, lari-sari, artinya umur makin pendek. Masa tu adalah usia. Tak guna masa, dia tidak akan kembali. Kan? Lalu bila orang kata apa, dia tak manfaatkan, artinya dia sudah kerugian daripada sudut peluang yang telah diberikan oleh Allah. Rugilah dia. Ya, patut-patutnya dia manfaatkan. Okey, dalam penggunaan masa pula, yang Allah sebut manusia selalu rugi ni. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Beriman saja tak jadi apa. Dia kenal dengan amal soleh. Dia panggil waw zaidah ngaji bahasa Arab. Dan mana illal ladzina amanu wa amilus solihat. Waw zaidah ni menyerta, waw yang menyertai, waw yang menambah, maknanya kena ada hak nombor 2 tu. Bila sebut waw ni, waw hak nombor 2, hak nombor 1 kena ada nombor 2. Beriman dan melakukan amal soleh. Beriman saja tak melakukan amal soleh, mungkin dia selamat tapi kena siksa dulu. Oh, dia melakukan
bukan amal soleh tapi tak beriman. Ni pun tak pakai. Dia jadi macam fata morgana, ya, ataupun fata morgana ni nampak macam daya tapi tak ada. Ataupun dia kata amalan orang kafir seperti debu yang di atas tangan yang ditiup angin hilang. Jadi kita cuba tengok ni. Demi masa amat pak dan masa kita. Ingat ladina amanu, beriman pada Allah, wa amilus solihat. Kemudian ada pula ciri tambahan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr pada Allah. Tang sini ni bila kita ajak orang, tang sini kita makan pahala banyak. Kalau kita buat yang ni saja boleh tak? Tapi kalau tinggal hak ni bagi besar, berpesan-pesan dengan kebenaran, makna cakap benda betul. Dan dalam usaha nak buat benda betul, nak ajak masyarakat ni, pesan dengan kesabaran. Kadang bukan orang senang nak terima. Kan bila main, kadang orang marah kita, kadang orang kata kat kita, kadang orang poli kita. Kena sabar. Kita pendakwah, jangan kita pula emosi bila kita tegur orang buat tak tahu, terus kita meletik. Mula nak cakap elok orang, lepas tu orang buat tak tahu, ni nak masuk neraka. Tadi saya Nabi berdakwah dan Nabi keli tunggu orang. Nabi ajak kita apa? Sabar. Ya, Nabi suruh kita cakap betul, benda hak betul. Nabi suruh kita sabar. Sabar nanti katanya diuji. Kadang-kadang dalam kita buat belajar Islam ni, Allah uji kita. Nabi uji, nak banding dengan kita, tak ada apa sangat lah. Nabi kena balik batu, kata tu pun pada. Pong pungai batu, pong berdarah tu sampai basah, sampai kaki, sampai ketit. Jadi kalau pakai baju tu, dia menyerap ke baju. Tapi kalau boleh menitik sampai ketit, banyak mana darah. 1 pint, 2 pint tu. Kan? Kena balik batu. Kita tak ada apa kan. Ada orang balik-balik apa main takat-takat sehari 2 ni tak pernah ada lagi lah. Kita main masjid kan. Daripada surau jadi masjid, tak ada kena balik batu apa. Kan? Tak ada. Jadi alhamdulillah kerja kita senang. Ya, kita ajak orang, kita panggil orang teman Nabi tu. Biar ajak kapiak. Kita hari ni banyak bukan dakwah, kita hanya bersifat islah, memperbaiki orang Islam ya. Bukan berdakwah kepada orang kafir. Yang kafir kadang kita tak sampai lagi pun. Ya tak? Kadang kita ajak orang. Kadang bukan tak ada peluang, kita tak erti. Tapi tak ada. Jadi Nabi ni pergi jumpa orang kafir tu. Kena pungai batu dalam kampung orang. Akhirnya apa? Malaikat ni pun geram. Minta kat Nabi, wahai Nabi, suruh bagi kita balik gunung ni. Ada penduduk Taif, Nabi kata jangan. Ya, minta Nabi berdoa pula kan. Apa janganlah kan. Sebab kaum pun ni tak tahu Tuhan kan. Mereka tak erti. Tengok kesabaran Nabi dibalas. Lepas Nabi buka kota ya, Mekah. Kira-kira kita kata berapa belas tahun lepas tu, penduduk Taif ramai-ramai datang memeluk Islam. Kalau kena terbalik bukit zaman itu, tak apa nak faham. Kan? Itu Nabi sabar, ada power tau. Tak guna. Kita kadang tak ada power, duk geram dalam hati. Jaga. Kita tak ada power. Orang kata sikit ya tak pun. Ya, tengok macam mana Nabi SAW tu orang yang sabar. Maka di antara dia kata keutamaan amal di zaman fitnah ni zaman kita. Zaman fitnah dajjal, zaman apa. Lepas tu saya pesan kat tuan-tuan kan, banyak kali dah. Saya ulang pun tak apa. Ya, bacalah dia 10 ayat. Ya, yang pertama daripada surah Kahfi 1 sampai 10, kemudian 100 ya, 101 sampai 110. 10 yang awal, 10 yang akhir. Kalau tuan-tuan hafal terus surah Kahfi pun tak apa. Tak mesti hafal, baca setiap malam. Kerana apabila Dajjal turun, orang yang membaca surah Kahfi 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, moga-moga dilindungi oleh Allah. Kadang kita terfikir, tak lama dah, tapi siapa tak buat? Artinya Tuhan tak mau bagi kebaikan lagi ke kita. Kena baca ni. Aku ni jaga dah setiap malam. Pasal apa aku makin-makin pergi bilik air, kecil-kecil balik tidur? Awak tak sembahyang sunat.
Awak aku tak teringin, tak tahu. Artinya apa? Tuhan tak sayang tu. Tuhan tak teringin nak jumpa kita. Tuhan tak teringin. Pasal tu dia tak gerak hati kita. Tengok para ahli ulama, kita baca sirah sahabat dan Nabi, orang baik-baik semua geng mangkit mulai dia. Geng baik tu tengok Abu Bakar. Sampai orang panggil Abu Bakar. Pak teriak, kira semayang kena nak teriak, berdebu ke depan jatuh Abu Bakar ni. Kita jatuh tu pasal terlena. Dia dah ni kena bakar semayang, baca ayat Quran, berdebu jatuh. Lebih lutut sampai ke bawah. Naik balik, mayat baca lagi. Kedekung jatuh. Naik lagi berapa kali. Sampai orang kata, kami duduk sebelah Abu Bakar, bau hangit. Hangit tu artinya apa? Kadang badan kita hangat, demam ke bau hangit. Dia ni semayang ni sampai badan bau hangit. Terbakar hati dia tu. Dia kata lah, bukan hati terbakar. Bukan. Makna bahasa dia nak beritahu dia semayang tu sampai badan naik bau hangit hangat. Kerana penghayatan yang baca Quran, hati dia comong terbau sampai bau macam ada bau hangit. Ya, itu nama Abu Bakar. Sayyidina Umar semayang, Abdul Rahman bin Auf semayang, Rasulullah tak sakit harap. Osman semayang, kaki baca Quran lagi. Abu Ubaidah, Abdullah bin Mas'ud. Ini semua hak yang baik. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Sufyan As-Sawri, Abdullah bin Mubarak. Baca sejarah buat ni semua sejarah kaki-kaki mulai. Kita kadang kawan aja, kita meleh juga. Jom minggu ni kita pergi tidur tak masjid-masjid mana. Tak kan. Mai setengah bawa tutup pergi tidur kan. Jangan sampai subuh orang tengok. Kan, tak apa, bola-bola tu kadang-kadang memang tergeliat kan. Niat hajat tu main lah. Kan? Kalau nak tidur di rumah aku tak jaga tidur di masjid. Kan? Tidur di masjid pula. Sakti jaga-jaga semayang-semayang. Berapa rakaat kata 3 rakaat, tak balik ke rumah. Beda nak bagi jaga ya. Tidur 4-5 orang. Ni tidur-tidur main nembak. Pakat 4-5 orang main. Ya. Hujung minggu ni hari Ahad, mesti kita mulai. Pakat 4-5 orang. Kalau kata masjid nak apa? Ada duit pergi pula mai habis mulai mai yang kubur si lemak ni. Bagi tidur bagi 10 pula lagi. Nah, si lemak 3 bungkus. Kena bagi semangat, ajak kawan. Sebab tak ada dah jalan nak masuk syurga, jalan nak jadi orang baik. Tak boleh tinggal baca Quran. Tak boleh tinggal semayang. Semayang mulai. Tak boleh tinggal sedekah. Kita tengok ada belakang dekat ciri-ciri. Lepas tu kita nak buat taktik baru kan. Tak salah ada buat taktik baru hati orang yang sudah berjaya. Kan? Kita pun kena timbul semangat kan. Lepas tu kita kata kat diri kita, tak jaga apa-apa. Kalau Tuhan tak suka kan, baru kita tak juga. Apa pasal dia tak jaga boleh jadi banyak dosa. Boleh jadi ada buat zalim kat orang. Boleh jadi derhaka pada ibu bapa yang mengikat diri sudah. Baru kita renung dosa kita, nak minta maaf. Buat silap banyak. Jadi kita buat ketiak kan. Ketiak lah. Ya pakai kadang jaga, kadang tak jaga, tak apalah. Kita niat tak jaga, tak apalah. Kalau jaga semayang, 2 rakaat pun jadilah, lepas tu tidur. Buat juga seminggu sekali ke, ya sebulan sekali ke. Buat pelan-pelan. Pasal apa? Tak ada ayat lah. Kita cari orang tak apa pemula dia kan. Hak ni yang tahu pun dia. Tuan-tuan saya sebut jadi pun tuan-tuan mudah faham. Macam mana nak masuk syurga? Sedekah sikit. Tidak. Macam mana nak masuk syurga? Quran segan baca. Tidak. Macam mana nak masuk syurga? Zikir pun tak banyak. Tidak. Macam mana nak masuk syurga? Tak bangun solat di tengah malam. Tidak. Tapi bila dah kita ni Allah Ta'ala tak apa-apa nak kenal, dia jadi lagu lain. Tengah malam jaga buat benda lain.
Kan? Buat benda lain. Dia tak bangun qiyamul lail. Apa dia buat saya tak tahu. Masing-masing lah. Tengok bola ke apa ke, jadi dia betul. Ni masih orang Quran tak minat baca. Dia minat baca benda lain. Sahabat lah, majalah, buku cerita, WhatsApp. Sedekah tak boleh. Tak terbuka hati pasal apa. Habis tempat lain tak apa. Habis kat tempat lain tak kisah. Tak ada rasa apa. Macam dia. Yang ni, itulah tanda-tandanya kita tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab tak minat. Kalau marah kat orang lain lah. Marah kat diri sendiri. Punca hang lah punca dia. Ya ke? Kan? Dia mengeluh. Aku tak tahu. Pasal apa? Pasal apa? Sendiri lah. Cari pasal. Mungkin hang buat satu perkara yang Allah tak nak murka. Ya, jadi kita pertama-tama kita cuba cari jalan. Sebab ini jalan yang saya nampak. Kalau tuan-tuan ada jalan lain, silakan. Kan? Ya, jadi kadang kita tak kuat pakat dengan kawan-kawan. Buat grup tadarus apa semua kan. Kalau di zaman yang berkembangnya pelbagai fitnah ni, yang boleh menyelamatkan kita ni, ia adalah amal soleh kita. Ya, ciri-ciri kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak apa tuan-tuan kita berhenti. Tuan-tuan nak percaya silap kan? Percaya silap. Mudah-mudahan lah. Ya. Jadi kita berhenti dekat. Tahu ada urusan dia. Ada nak tanya awal? Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin ja'atan mursalin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa uyunana min al-khiyanah wa innaka ta'lam qa'inatul a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.